wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya sama-sama kita berada di dalam surau ini dengan sebelum masuknya waktu. Mudah-mudahan kita akan memperolehi dengan niat yang ikhlas, kita akan memperolehi ganjaran sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sementara kita menunggu untuk dilaungkan azan pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil sedikit waktu yang kita ada ni untuk kita bermuhasabah serta untuk kita melihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup kita, insya-Allah. Hari ini kita akan berkongsi melalui firman Allah, surah Luqman, bermula dengan ayat yang ke-12 daripada surah Luqman, iaitu pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya yang telah Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran. Allah letakkan dalam Al-Quran pesan yang sangat besar yang bertepatan dengan kehendak Islam, iaitu firman Allah pada ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Kami di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada seorang hamba-Nya yang bernama Luqman. Serta kami perintahkan kepadanya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, supaya dia bersyukur. Allah memberi kepada Luqman kebijaksanaan dan Allah perintahkan kepadanya supaya bersyukurlah kepada Allah, bersyukur di atas apa sahaja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur kepada Allah, nescaya faedahnya itu hanya terpulang atau kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan sesiapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka tidaklah menjadi hal bagi Allah, kerana sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Di dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang seorang hamba Allah, seorang manusia yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan dalam berfikir. Ya, orang yang Allah kurniakan kepadanya kebijaksanaan berfikir. Dan kenapa Allah letakkan, ceritakan kebijaksanaan orang ini, apa benda yang dia buat tu? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak suruh umat Islam ni ambil panduan. Kebijaksanaan berfikir itu menghasilkan natijah melakukan sesuatu yang baik-baik. Kebijaksanaan itu menghasilkan seseorang itu melakukan sesuatu yang baik-baik lah. Kalau bijak, tak buat benda yang tak baik. Kebijaksanaan dalam berfikir ini menghasilkan seseorang yang
mampu melakukan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa benda yang um, hasil daripada kebijaksanaan berfikir itu apabila Allah perintahkan kepadanya supaya bersyukur. Allah perintahkan kepada Luqmanul Hakim, seorang hamba yang saleh ini, yang baik ini, Allah perintahkan kepadanya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Anishkur lillah. Jadi perkara pertama sekali bagi seorang hamba yang bijaksana ni, hamba yang soleh bijaksana ni ialah bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Bersyukur pada apa yang Allah kurniakan kepadanya. Iaitu seseorang ni di dunia ni dalam hidup dia, dia ditentukan oleh Allah hidup di mana, dengan siapa, anak siapa dia dilahirkan, kemudian di kalangan hamba Allah yang miskin ke kaya ke, dia tu Allah tentukan dulu kan kepadanya. Allah tentukan kepadanya duduk di mana-mana atau dalam keadaan mana dia berada tu sebagai seorang manusia. Di awal-awal kehidupan dia tu dia tak berusaha pun. Allah yang tentukan kehidupan. Maka apabila dia duduk, apabila dia berada dalam keadaan mana pun, tetapi dia jadi orang bersyukur, maka dia akan dapat menikmati kehidupan dengan baik. Sebab manusia ni dia ada orang dilahirkan daripada keluarga yang senang lenang. Orang sangat senang. Dia keluar-keluar, dia sedar-sedar, dia tak pernah merasai kesusahan, kesusahan dalam kehidupan. Apa dia mewah semua. Tetapi kalau tak pandai bersyukur, rosak dia. Dengan sebab dia rasa dia dah senang, mungkin dia akan jadi orang yang malas. Dengan sebab dia rasa senang, dia akan jadi orang sombong dengan orang yang miskin-miskin. Maka tu punca kehancuran dalam kehidupan dia. Dengan sebab dia dah senang, dia mungkin akan kalau tak bersyukur, mungkin dia akan jadi tidak berat tulang untuk berusaha, tak mahu membuat, tak mahu melakukan, menambah baik dalam hidup dia. Dia tak akan buat sebab dia tak bersyukur. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan, contohnya dia dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Orang yang dilahirkan, keluar dia tu lahir memang keluarga yang miskin dah. Allah tentukan kepada dia. Kalau dia bersyukur, dia akan memperolehi nikmat kehidupan. Dan kalau dia tidak bersyukur, dia juga akan merasai kerosakan dalam kehidupan dia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ni, Allah berikan kebijaksanaan kepada Luqman. Apa benda yang dia buat dulu? Itu Allah perintahkan kepada dia supaya bersyukur dulu. Jadi orang bersyukur. Namun begitu, apakah makna bersyukur? Apakah makna bersyukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya ni? Masyarakat memahami makna bersyukur tu ialah menyebut kalimah syukur. Sebahagiannya bersyukur ni dengan menyebut alhamdulillah. Bersyukur tu ialah mengucapkan kalimah, bersyukur tu kita jadi orang yang baik, yang soleh. Betul lah.
tapi tidak lengkap lagi dengan jika makna bersyukur itu begitu. Makna bersyukur yang dikehendaki oleh Allah dengan apa yang dimiliki oleh setiap orang dalam hidupnya yang Allah kurniakan, Allah tentukan ke atas hidupnya itu ialah pertama sekali menerima kedudukan yang Allah tentukan kepadanya. Dia terima dulu. Dia menerima keadaan itu. Kalau dia dijadikan lahir-lahir dalam keluarga yang susah, dia terima keadaan itu. Dia cara orang yang bersyukur, dia terima keadaan itu. Tak apalah. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kalau dia dilahirkan dalam keluarga yang porak-poranda tu, tak apa, dia terima keadaan itu sebagai satu cabaran dalam hidup dia. Kalau dia dilahirkan dalam keluarga yang mewah, boleh dia bersyukur ke hadrat Allah dalam bentuk diterima keadaan itu dan berhati-hati. Baik. Jadi pertama sekali dalam bersyukur itu menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa jua keadaan seseorang itu, apa jua keadaan dalam kehidupan dia. Jadi apabila dia menerima, perkara yang kedua dari selepas dia menerima keadaan itu, yang keduanya bersyukur ini ialah apabila seseorang itu berusaha untuk menjaga keadaan yang dia hadapi. Dia berusaha. Kalau dia berada dalam keadaan susah contohnya, maka dia berusaha untuk keluar daripada kesusahan hidup dia. Itu makna bersyukur. Orang yang Allah kurniakan kepadanya ada peluang untuk keluar daripada kesusahan, dia tidak melepaskan peluang. Maknanya orang yang dilahirkan dalam keadaan hidup dia susah, menderita, kekurangan, apa semua tu, dia bersyukur bukan bermaksud dia biarlah aku ni hidup dalam macam ni lah sebab aku dilahirkan keadaan macam ni. Dan itu tidak makna bersyukur yang dikehendaki. Bersyukur yang dikehendaki ialah menerima keadaan itu, kemudian dia berusaha. Nah, itu makna bersyukur. Bersyukur. Dia berusaha dengan kekuatan yang ada pada diri dia. Apa kekuatan yang ada pada diri dia yang menyebabkan dia boleh keluar daripada kesusahan hidup? Kalau dia orang yang ada kecerdikan, maka dia gunakan kecerdikan dia. Kalau orang tu ada tenaga, dia gunakan tenaga dia untuk dia berusaha. Kalau ada orang tu dia dalam apa jualah kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, dia gunakan untuk keluar daripada kesusahan hidup. Maka itu maksud bersyukur bagi orang yang hidup dia ditakdirkan dalam keadaan susah. Dia berusaha, dia terima keadaan dia, kemudian dia berusaha. Berusaha itu adalah tanda seorang itu bersyukur. Berusaha. Orang yang dikurniakan, contoh lagi, orang yang dikurniakan dalam hidupnya kesusahan, kesenangan dalam hidupnya, tak bersyukur, punah ranah hidup dia, sengsara hidup. Dia, dengan sebab dia senang lenang, dia tak bersyukur, maka peluang berusaha Allah kurniakan kepada dia ada, tapi dia tak berusaha. Dia rasa dia aku dah mewah dah, kaya dah, aku mak bapak aku kaya. Lalu tak belajar, lalu dia tak berusaha, lalu dia angkuh, dia sombong. Peluang-peluang ada tak nak ambil, semua dia buang semua. Maka itu boleh bawa kepada kesusahan hidup juga. Itu orang yang tidak bersyukur, maka boleh bawa kepada kerosakan dalam hidup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pesan, Allah memberitahu bahawa Luqmanul Hakim ni orang yang bijaksana. Dalam Al-Quran Allah nyatakan seorang hamba Allah ni dia bijaksana. Bijaksana dia apabila dia bersyukur
dengan apa yang ada pada dia, kerana Allah sebut di sini fa innama, kerana orang yang bersyukur itu fa innama yashkuru li nafsihi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur itu sebenarnya dia akan kembali kepada dirinya semula. Kebaikan bersyukur. Allah beri peluang kepadanya sesuatu, maka dia pun berusaha. Kerana dia bersyukurlah dia berusaha. Dia mengambil peluang yang ada untuk dia keluar daripada kesusahan hidup, maka dia bersungguh-sungguh dengan gunakan peluang yang ada untuk dia keluar daripada kepayahan-kepayahan hidupnya. Maka inilah orang panggil bersyukur. Maka kesan daripada itu, dia akan memperolehi kebaikan daripada bersyukurnya itu. Mungkin dia akan dapat keluar lah. Kalau daripada kesusahan hidup, insya Allah dia akan dapat keluar. Orang yang rajin, orang yang berusaha keras. Kerana dia bersyukur mengambil peluang dengan apa yang Allah beri kepadanya, dia dapat keluar. Ni Allah sebut fa innama yashkuru li nafsi. Siapa-siapa yang bersyukur, maka bersyukur itu akan kembali kepada dirinya semula. Apa maksud bersyukur kembali kepada dirinya? Kebaikan, manfaat daripada bersyukur tu akan dia nikmati semula satu hari nanti. Kesan daripada dia bersyukur. Jadi silapnya sebahagian kita orang Islam ni bila faham makna bersyukur tu, alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Lepas tu tidur, tak berusaha. Syukur, sebut syukur saja, sebut betul lah, sebut alhamdulillah tu. Tapi jangan lupa usaha. Kerana Allah berfirman di sini fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa-siapa yang bersyukur, maka ia akan kembali, manfaat syukur itu akan kembali kepada dirinya semula. Wa man kafar, buktinya lagi ialah tuan-tuan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesiapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah tak ada hal. Siapa-siapa yang tak nak bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah tentukan kepada dia, Allah tak terjejah apa-apa pun. Fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah tak ada hal. Bagi orang yang tak nak bersyukur, cuma orang tu rugi, dia tidak mendapat manfaat daripada syukur itu. Pulangan daripada bersyukur itu dia tidak akan perolehi. Kesan tidak mahu bersyukur. Contohnya seseorang diberikan peluang dalam hidup dia, tapi oleh kerana dia tak bersyukur, peluang yang ada itu tidak digunakan dengan baik. Dia kesusahan hidup, ada mengalami kesusahan dalam hidup. Ada peluang orang bagi pekerjaan, malah baik duduk di rumah. Contoh, peluang untuk keluar daripada kemiskinan ada, tapi kerana malas, dia menolak. Menolak ni dipanggil waman kafar. Sesiapa yang tidak mahu bersyukur, tak mahu mengambil peluang daripada apa yang Allah bagi. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tak ada hal kalau kamu tolak, tak rugi apa-apa bagi Allah. Yang ruginya kamu yang menolak untuk bersyukur itu, kamulah yang rugi. Allah sedia maha kaya, tak ada terjejah apa-apa pun. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini sangat perlu difahami oleh umat Islam, khususnya orang-orang muda. Khususnya kita perlu tanam daripada kecil lagi kefahaman bersyukur yang benar, yang betul. Kerana kita lihat sebahagian segelintir umat Islam faham makna syukur dia tu dalam bentuk yang sangat kecil, iaitu hanya sekadar mengucapkan kalimah alhamdulillah. Kita memang ucapkan kalimah alhamdulillah, tapi ingat ada sesuatu lagi dalam Al-Quran ajarkan kepada kita tentang bersyukur ini. Tuan-tuan, sedikit waktu yang kita ada lagi, kita sambung pada ayat yang seterusnya. Dan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa idh, dan ingatlah, Allah berfirman yang maksudnya, dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim
berpesan kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan beliau telah menasihati anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan beliau menasihati, nasihat kepada anak dia lah. Luqman dia tu bijaksana, dia bagi nasihat pun nasihat yang sangat bagus kepada anak dia. Apa nasihat dia? Ya bunayya la tusyrik billah. Pesan Luqman, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Baik, Allah Subhanahu wa taala rakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, letak dalam Al-Quran supaya orang Islam baca Al-Quran dan ambil pesan ini supaya dipraktikkan. Ada beberapa perkara di dalam ayat ini. Pertama, Luqman sebagai seorang ayah memberi pesan kepada anak. Ini orang Islam kena ambil perhatian. Satu pelajaran yang pertama daripada ayat ini ialah memberi pesan itu bukan hanya terletak tanggungjawab kepada ibu saja. Ayah. Luqman ni seorang ayah. Dia yang memberi pesan. Pesan-pesan besar ni, pesan-pesan mustahak ni, dikena ayah yang bagi. Dia ada nilai tersendiri. Ayah ni dia ada hibah, dia panggil. Dia ada wibawa dia sendiri. Anak ni banding mak dengan ayah, memang dia rapat dengan mak, tapi dari sudut respect dia akan respect lebih kepada ayah. Sebab itu pesan-pesan besar perlu diberikan oleh ayah kepada anak. Pesan mustahak. Kalau pesan basuh kasut, pesan cuci seluar ke balik sekolah, itu tak apa mak pesan. Tapi pesan-pesan besar dalam hidup dikena ayah bagi. Jangan terabai perkara ini. Pesan ayah yang kena bagi pesan tu. Sebab ini yang paling tinggi lah, ni pesan yang paling besar dalam hidup seorang telah dinyatakan oleh Luqman ni. Yang pertama sekali ialah la tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Kita ni jangan buat benda yang boleh mensyirikkan Allah. Sebab syirik ni tak adalah lebih besar daripada dosa syirik di atas muka bumi ni, tak ada lah. Benda ni lah yang paling besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim, merupakan satu kezaliman yang amat besar. Satu dosa yang amat besar. Menzalimi Allah, menyatakan sesuatu berkaitan dengan ketuhanan, kekuasaan selain daripada Allah. Ada benda yang berkuasa selain Allah ke? Nah, ada benda Tuhan yang sama kuasa dengan Allah, itu syirik. Jadi pesan ayah kepada anak yang terbesar sekali, dia kena ada setidak-tidaknya sekali dalam hidup. Bila seorang anak tu dah boleh berfikir, waras sikit, semua dah boleh menerima dan nasihat, ni pesan yang tertinggi dia. Jangan kamu syirik kepada Allah. Nyatakanlah sikit apa benda yang boleh kita jadi syirik ni. Nah, inna syirka la zulmun, kerana syirik ni suatu benda yang amat dahsyat, menyebabkan orang tu tidak akan ada peluang langsung untuk masuk ke syurga Allah di hari akhir. Kalau dosa lain bukan nak suruh buat, tapi dosa lain ni adalah jalan-jalan pengampunan. Nah, oleh kerana orang banyak buat baik, maka dia terampun. Oleh kerana dia berdoa, semua dia boleh ampun. Tapi kalau syirik, selagi dia tidak kembali daripada kesyirikannya, tidak bertaubat daripada syiriknya, dosa itu tetap ada. Dan dosa itu amat dahsyat. Tidak ada pengampunan langsung jika tidak ada taubat.
Tak ada jalan lain. Baik. Jadi oleh kerana ia perkara besar, ia merupakan nasihat yang pertama dari Luqman kepada anaknya. Baiklah tuan-tuan, secara ringkas satu ayat lagi kita lihat dalam ayat yang ke-14 surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Selepas pesan supaya jangan syirik, perkara kedua bagi pesan yang besar dalam hidup seorang manusia ialah menghormati kedua orang tuanya. Allah berfirman, kami wajibkan kepada manusia buat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian Allah menyatakan, hamalathu ummuhu, ibu bagi setiap manusia ni telah mengandungkannya dengan dalam keadaan wahnan ala wahn. Nak mengandungkan seorang manusia ni, dia menanggung kelemahan demi kelemahan. Kenapa Allah nyatakan bila mengandungnya manusia ni mengalami kelemahan demi kelemahan? Sebab wanita yang sedang mengandung, dia akan jadi lemah tubuh dia. Dia akan mudah kena penyakit. Dia tu selain daripada mengandungkan seorang manusia sedang membawa satu manusia baru yang akan dilahirkan dalam keadaan tubuhnya lemah, dia juga mengalami kelemahan-kelemahan untuk tubuh badan dia tu sendiri ada kelemahan. Tak berbanding dengan keadaan hidup dia tanpa dia mengandung. Mudah dapat penyakit, mudah demam, mudah ada penyakit-penyakit yang wanita bagi orang yang mengandung kan. Dia cepat. Ada orang kena kencing manis kerana dia mengandung, ada orang kena darah tinggi, ada macam-macam. Sebab apa tu? Tubuh wanita menjadi lemah sewaktu dia mengandung. Ni Allah sebut dalam Al-Quran, sebab tu Allah nyatakan wahnan ala wahnin. Dia dahlah lemah kerana mengandung tu. Dan disebabkan lemah tu, tubuh badan dia cepat menerima penyakit. Lalu dia tanggung benda tu. Dan derita yang dia tanggung. Wa fisaluhu. Dan kemudian Allah nyatakan lagi, wa fisaluhu. Dan satu lagi yang akan wanita tanggung kesukaran dalam hidup dia selepas dia mengandung ialah mengakhirkan penyusuan. Ini antara benda yang menyakitkan wanita. Derita apa dia panggil? Perasaan. Ketika nak memisahkan anaknya daripada susuan. Anak bila dah dekat dengan umur 2 tahun, nak dipisahkan susu. Ibu ni menderita. Dia sedih. Baik. Kita sempat sampai kat situ saja. Sekarang dah masuk waktunya. InsyaAllah jika ada rezeki dan pertemuan kita akan adakan, kita sambung lagi lah pertemuan perbincangan ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita dibangkitkan dalam kalangan mereka yang bertakwa di akhirat kelak. Tajuk khutbah pada hari ini ialah memaknai erti sebuah kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, 31 Ogos tahun 1957 adalah tarikh merdekanya negara kita. Kegembiraan ini sewajibnya dihiasi dengan rasa syukur segenap warga kerana ianya adalah amat berharga. Bersyukurlah dengan kemerdekaan ini kerana tanpanya kita akan menjadi bangsa yang hina di bumi sendiri. Sungguh, sikap bersyukur ini merupakan antara perkara yang mesti ada di sisi dalam meraihkan sebuah kemerdekaan. Dalam mencari erti sebuah kemerdekaan,
bukan sekadar mengerti derita sebuah penjajahan. Bangsa yang dijajah amat inginkan kemerdekaan hingga sanggup berjuang dan berperang sampai ketitisan darah terakhir. Mereka berkorban apa sahaja demi untuk meraih kemerdekaan itu. Begitulah besarnya erti sebuah perjuangan kemerdekaan. Soalan yang mesti kita tanyakan pada diri, apakah makna sebuah kemerdekaan sekarang? Dalam Islam, kemerdekaan itu bermakna suci. Agama Islam itu sendiri telah memberi makna kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Hakikatnya, semua makna ini semuanya menjurus kepada maksud kemerdekaan yang kita fahami kini. Bagi seorang Muslim, nikmat kebebasan dalam kemerdekaan seharusnya disyukuri. Kebebasan ini bukan sahaja memberi peluang untuk kita menentukan corak hidup, tetapi lebih penting adalah membebaskan diri dan pemikiran daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat jahiliyah yang telah dimomokkan penjajah. Oleh itu, seorang Muslim yang merdeka merupakan seorang Muslim yang bebas daripada keruntuhan akhlak dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada yang bermaksud, mahukah kalian aku khabarkan tentang orang mukmin, iaitu orang yang membuat orang lain berasa aman atas harta dan diri mereka. Orang Muslim adalah orang yang membuat orang lain sejahtera daripada bahaya lidah dan tangannya. Mujahid adalah orang yang memerangi nafsu dirinya dalam mentaati Allah, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perpaduan adalah bingkai yang membentuk sebuah kemerdekaan. Kita ini rakyat negara yang mempunyai pelbagai latar dan yang berbeza. Negara ini bagai lukisan indah yang terdiri daripada warna-warni yang dimajmukkan, yang dicemburui orang yang melihatnya. Penyatuan yang digarap dengan warna-warni itu telah menjadikan kita ini gambar yang bukan sahaja indah, tetapi amat berharga untuk kita semua. Kita telah disatukan dalam satu bingkai perpaduan yang menjadikan sebagai lukisan yang saling melengkapi, walaupun ada beza warna dan warninya. Lukisan yang berbingkai perpaduan itu akhirnya digantung di peta dunia sebagai sebuah negara yang merdeka kerana perpaduannya. Inilah keunikan makna sebenar sebuah kemerdekaan di negara yang kita cintai ini. Kerosakan bingkai lukisan perpaduan ini akan menyebabkan kemerdekaan itu boleh retak dan terhempas berkecai hingga boleh menyebabkan jatuh ke kancah peta penjajahan. Semua itu mesti difikir dan dibayangkan, kerana jika tidak mengelak dari kerosakan bingkai perpaduan ini, hilanglah makna sebuah negara merdeka dan hanya merugikan kita semua. Perpecahan hanya mencacatkan erti kemerdekaan, kerana tanpa perpaduan adalah sukar untuk kita menggapainya sebagai nikmat yang tidak ternilai. Muslimin sekalian, mutakhir ini kita melihat perpaduan antara kita semakin goyah. Umat Islam yang beriman tidak wajar menggunakan senjata perpecahan untuk mencapai cita-cita duniawi mereka. Adalah tidak wajar segelintir umat Islam terus-menerus menimbulkan keresahan dan kekalutan dalam kalangan rakyat dengan sebarang berita dan cerita palsu. Segala perbezaan pandangan mestilah diselesaikan secara patriotik dan prinsip-prinsip Islam dengan meletakkan kepentingan negara adalah yang terpenting. Bukan dengan menuang racun dan virus perpecahan dalam masyarakat yang majmuk ini. Janganlah menjadikan rakyat sebagai mangsa dan pertaruhan, kerana ini merupakan tindakan yang amat tidak bertanggungjawab. Perbezaan sepatutnya tidak dijadikan faktor perpecahan jika didikan Al-Quran dan As-Sunnah diambil pengertian erti hikmahnya sebuah perbezaan. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu.
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jangan sesekali mengundang penjajahan itu untuk menjadi sejarah yang berulang. Kita semua bertanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Negara ini adalah amanah untuk kita semua. Jangan gadaikannya hanya kerana terliur dengan imbalan dunia hingga terperangkap dengan sikap khianat kepada negara merdeka ini. Semuanya mesti bermula daripada individu, keluarga dan masyarakat untuk menolak sebarang bentuk perbuatan khianat kepada negara. Perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa adalah musuh utama dalam sesebuah negara merdeka. Sejarah telah membuktikan umat Islam adalah hebat dan kuat kerana tiada pengkhianatan amanah, tiada salah guna kuasa dan tiada rasuah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati, yakni amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui, yakni salahnya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan satu anugerah yang besar kurniaan Allah kepada kita. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan sesekali lupa bahawa semua ini adalah kurniaan yang maha perkasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Marilah kita mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang bermakna. Semarakkan program kemerdekaan dengan penuh syukur dan keinsafan. Didiklah generasi muda agar tidak dibuai jasa tokoh masa lalu hingga lupa mencipta gemilang kemerdekaan yang sebenar untuk masa kini. Hindarilah makna kemerdekaan yang disalah erti hingga merdeka sering dikaitkan dengan kebebasan melakukan apa sahaja, hanya berpaksikan nafsu semata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Maksudnya, iaitu mereka yakni umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kesudahan segala urusan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama hayati dan ambil pengajaran untuk dijadikan pedoman, iaitu pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipertahankan dan diisi dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kedua, umat Islam hendaklah bersatu padu bagi mengelakkan kemenangan kepada pihak musuh. Ketiga, umat Islam yang mengkhianati amanah kemerdekaan akan mengundang sejarah era penjajahan berulang semula. Dan yang keempat, generasi muda mesti dididik supaya memahami makna kemerdekaan yang sebenar selaras dengan syariat agar mereka tidak terjajah dengan budaya maksiat yang mengundang pelbagai bala bencana dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, katakanlah yakni wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang engkau kehendaki.
Engkaulah jua yang memuliakan sesiapa yang engkau hendaki, dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau hendaki. Dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Ali Imran ayat yang ke-26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatika rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika samadaniyah. Jalalata Malikina Al-Muazzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba
والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكيد الصلاة. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istau sawu sufufakum fa inna taswiyatus sawh min tamamis shalah. Lurus dah dapatkan saf tuan-tuan, sila penuhkan saf yang di hadapan terlebih dahulu. Pastikan tuan-tuan berada pada garisan yang telah ditetapkan agar lurus saf-saf kita. Pada yang masih lagi berada di luar, kalau ada ruang-ruang di dalam, tolong berikan ruang kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli rajmu'at ya rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah bukratan wasila wajhatu jalil ladzi fatara as-samawati wal ardh. Hanifan musliman wa man yushrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa laka umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات بركات الصمت الطيبة لله. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من سخطك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.